Okey, tangan dan kaki. Kebaikan tangan dan kaki yang berkaitan dengan dunia. Biasanya dibincangkan apa kebaikan anggota tersebut untuk dunia dan ada pula untuk akhirat. Kebaikan tangan dan kaki yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah SWT telah menjadikan kedua tangan dan kedua kaki untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia ialah satu, menggunakannya untuk mencari harta benda atau rezeki, ya. Kita sambung ke belakang tu kerana dia ada kaitannya di belakang. Allah mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sudah menjaminnya kerana dialah yang memerintahkan hamba untuk beribadah. Sudah pastilah dialah juga yang menjamin rezeki itu. Tapi kita disuruh mencarinya, ya. Kata mana saya? Dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Akhirat lebih diutamakan berbanding dunia dalam kitab yang asal, kitab penawar hati. Tapi di sini dia dahulukan kebaikan dunia, ya. Di bawah ni mengatakan minan nisa'i birrijli minan nisa'i birrijali wallazi ya'til bahimah wallazi ya'tir rajul. Apa maksudnya sini? 4 jenis manusia yang dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Oh, ini apa pula ni? Tu masuk di mana tu, saya pun tak tahu ke mana dia masukkan cerita ni. Oh, ini mengenai memelihara faraj, ya. Memelihara faraj sudah ada kaitan lagi dengan pelajaran kita. Sudah dulu. Sekarang ni kita masuk kepada kaki dan tangan tu, ya. Dan yang 144 tadi, dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Faedah rezeki ada 4 jenis. Imam Al-Ghazali mengatakan rezeki ada 4 jenis, iaitu pertama disebut dengan madmun. Rezeki yang madmun maknanya sudah dijamin oleh Allah. Rezeki ini seperti makanan yang boleh diperolehi tanpa mencarinya untuk membolehkan seseorang beribadah kepada Allah. Allah sudah menjamin kerana dialah yang memerintahkan hamba untuk beribadah. Sudah pastilah dia juga yang menjamin rezeki itu. Jadi rezeki yang memang sudah dijamin. Di antaranya satu adalah udara untuk meneruskan kita hidup, ya. Meneruskan kita hidup. Ada udara, ada tempat untuk kita, itu rezeki juga. Itu yang sudah madmum, yang telah dijamin oleh Allah. Kemudian disebut dengan rezeki maqsum, yang sudah dibahagi-bahagikan oleh Allah. Itulah yang telah dibagikan oleh Allah dan telah ditulis di Lauh Mahfuz, seperti apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, selama mana seorang hidup pada waktu yang ditentukan, ia tidak bertambah ataupun berkurang. Itu rezeki yang maksum, yang sudah dibagi-bagikan, rezeki yang memang sudah ditentukan sejak daripada Lauh Mahfuz. Tadi itu dah dijamin dah, dah dijamin. Udara memang ada lah. Kalau kita hidup dunia, akan dibagi udara, kan dibagi air minum, apa semua itu, yang sudah dijamin. Kemudian rezeki yang dibagi-bagikan, ini yang tak sama antara seorang dengan orang yang lain. Tapi kalau macam udara yang madmun tu memang sama. Tapi yang maksum ni berbeza-beza, ya, lah ditentukan sejak daripada Lauh Mahfuz. Kemudian rezeki yang mamluk, yang dimiliki oleh hamba. Itulah rezeki yang dimiliki oleh seorang hamba, termasuk harta di dunia itu, mengikut apa yang telah ditentukan dan dibahagikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mamluk tu maknanya dimiliki. Kita umpamanya apa yang kita ada, apa yang kita ada itulah yang dimiliki. Tadi maksum dibagi-bagikan.
Untuk makanan dah tentukan, ini bagian kamu segini, bagian kamu segini. Tak akan berlebih dan tak akan berkurang. Sebanyak itulah yang ditentukan oleh Allah, sebanyak itulah yang kita terima. Kemudian mamluk tadi ada tentukan, inilah yang bahagian kita. Inilah yang dapat kita miliki, ya. Yang dapat kita miliki untuk diri kita. Itu juga tak sama antara seorang dengan yang lain. Yang dimamluk, yang dimiliki tadi tidak sama, ya. Antara kita adik-beradik pun berbeza juga mamluk kita, rezeki yang dimiliki. Dan kemudian rezeki mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itulah rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba yang bertakwa dijanjikan rezeki. Kalau kamu membuat ini, maka Allah tambahkan. Itu untuk orang yang bertakwa, ya. Untuk orang yang bertakwa. Kemudian itu yang disebut dengan rezeki al-mau'ud yang dijanjikan oleh Allah. Ini juga tidak sama. Kadang-kadang tanpa kita minta datanglah rezeki tersebut, ya. Tak ada kita minta. Kalau cakap orang rezeki datang daripada langit. Rezeki yang sudah dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa. Okey, faedah atau amalan memudahkan mencari rezeki, ya. Bacalah setiap bacaan di bawah ini sebanyak 7 kali pada setiap pagi. Ini ayat 1000 dinar, ya. Ayat 1000 dinar ni kan. Untuk mudah mendapatkan rezeki, kata dia. Wallahu alam, ya. Tapi bacalah setiap pagi 7 kali. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar, ya. Menjadikannya jalan keluar untuk melepaskan dirinya daripada masalah yang menyusahkan dia. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberinya rezeki dari mana yang dia tidak sangka. Tak disangkanya. Ada je rezeki tu tanpa disangka. Man yatawakkal 'ala Allah. Tadi siapa yang bertakwa, sekarang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka dialah yang akan menentukannya, ya. Memberinya daripada jalan yang dan siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkaranya. Diminta tak diminta oleh orang, Allah tetap akan bagi apa yang dia patut buat. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ikut kepada yang dia tentukan, yang berlakunya pada setiap seseorang. Jadi rezeki, ya, maka kalau bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan mencukupkan rezeki tadi. Saya ingat cerita orang, kan, seorang ada sepasang suami isteri. Dia nak pergi ke Makkah. Dia pergi ke Makkah. Sebelum tu dia duitnya dah cukup, tapi dia perlu menolong orang. Dia perlu tolong orang, maka kuranglah duit dia nak pergi tadi. Tahu-tahu nama dia sudah keluar untuk ikut pergi ke Makkah untuk mengerjakan haji. Tapi duit ada 50% sahaja daripada apa, kerana dia 2 suami isteri. Maka pada masa itu dia tetap juga ikut dalam kursus haji. Pergi dia mungkin dalam masa kursus perdananya kata apa, tapi duitnya belum cukup lagi. Kemudian ada orang duduk di sebelah dia. Yang duduk di sebelah dia tu tahu-tahu waktu dah ditutup acara, orang tu bagikan kepada dia satu amplop yang besar. Satu amplop yang padat isinya. Makcik katanya, ini untuk makcik. Tapi siapa orangnya tak dikenal. Dah dikenal siapa orang, tapi jelas orang tu duduk dekat dia.
dibaginya duit rupanya cukup untuk keperluan untuk penambah bekalan hajinya tadi. Tadi baru 50%. Jadi seolah macam dia bagilah dalam 8,000 ataupun 10,000 macam itulah dia membagi. Dia pun heran dari manalah datangnya duit tu. Rupanya orang yang bersedekah tadi, dia ada satu hajat. Dia cakap, kalau umpamanya tercapai hajatku yang ini, maka aku akan bagi sedekah kepada orang yang duduk di sebelah kanan aku. Nah, itu dia dah terniat. Aku akan bagi sedekah kepada orang duduk sebelah kanan aku, dengan adalah kiraan sedekah itu dalam umpamanya 10,000, dia akan bagi kepada orang tu. Jadi itulah yang rezeki yang telah ditentukan oleh Allah yang kita tidak tahu, ya. Itu kerana dia bertawakal, dia serahkan pada Allah. Cukup tak cukup, kena nama dah naik, tapi Allah cukupkan. Kenapa Allah cukupkan? Mungkin pada masa sebelumnya tu duitnya dah cukup, tetapi kerana dia nak menolong orang, dia tolong orang, maka dengan sendirinya Allah kan dah janji, kalau umpamanya kau pinjamkan kepadaku qardan hasanan, pinjaman yang baik, maka aku akan cukupkan keperluan tadi, ya. Aku akan ganti dengan yang berganda-ganda. Akhirnya cukuplah keperluannya. Tapi di tangannya tak ada pada masa tu dulu. Tapi akhirnya kerana dia bertawakal kepada Allah, maka dapatlah dia, sampai juga dia dapat pergi haji. Itu dia, ya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah di dalam mencari rezekinya, Allah lah yang akan mencukupkan. Ya, saya ingat juga ibu saya kan, tapi ibu angkat saya lah, bukan ibu kandung saya. Ibu angkat saya, dia buat rumah waktu dulu-dulu tahun 50-an. Tahun 50 ataupun tahun 60-an macam itulah dia membuat rumah. Tak ada duit, tak banyak nak buat rumah tu. Jadi waktu tapi dia nak buat juga. Dia kata dia pada suaminya lah, kita belilah bahan sikit-sikit, dia apakan tukang. Jadi kemudian bila dah dibuat kerja, tapi duit pembayar tukang belum ada lagi. Jadi macam mana dia cakap kepada suami dia, macam mana ni bang, tak ada duit untuk bayar tukang. Gini je lah, nama dia Saripah, ya, nama dia Saripah. Begini je lah Pak pergi, dia ada kedai kain. Pak pergilah buka kedai, ayah nak pergi solat. Dia nak solat duha. Dia pergi buka kedai, yang si isteri buka kedai, kemudian suaminya pergi solat duha. Tak lama lepas tu, biasanya orang buka kedai dalam jam 9, dia jam 8 dia dah buka. Ada seseorang membeli barang, dibeli sebanyak-banyak barang untuk dibawanya ke tempat lain, ya. Sampai barang yang dibelinya tu cukup mengikut keperluan daripada ibu saya tadi. Kenapa? Dia pagi-pagi dia nak berangkat ke satu tempat, kerana dia orang berjual juga, jadi dia nak mencari dah cukup stok dia, maka dia datang. Yang buka waktu tu ibu saya itulah baru yang buka kedai, maka dia belilah banyak barang pada masa tu. Jadi itulah tawakalnya. Kerana tawakal, penyerahan diri daripada mereka berdua ini terhadap Allah, Allah cukupkan, fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupkannya, ya. Itulah yang kata penulis ini, kata Mahathir Joli, ya, Mahathir Jali, dia katakan bacalah ini setiap hari, setiap pagi 7 kali, supaya rezeki kita terbuka, ya, terbuka bagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi kepadanya, menjadikan baginya untuk jalan keluar daripada segala kesusahannya, ya. Apa saja kesusahan, apa masalahnya, dibagi oleh Allah jalan keluar. Dan kemudian dibagi rezeki lagi, min haitsu la yahtasibu, dari satu tempat yang dia sendiri tak menyangka, ya.
Kemudian tambah lagi, tadi bertakwa, sekarang bertambah lagi dengan tawakal. Serahkan urusan tu kepada Allah. Kita jelas berusaha. Kemudian akan dibagi oleh Allah. Fahuwa hasbuh, dialah yang akan mencukupkan segala keperluan tadi. Innallaha balighu amrih. Allah tu dia akan melaksanakan semua urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah dah tentukan segala sesuatu tu terhadap seseorang. Jadi kita walaupun memang ada rezeki yang ditentukan untuk kita, perlu juga kita untuk menambahkannya dan membuka pintu-pintu rezeki yang lain, ya. Membuka pintu rezeki yang lain, adalah cara-caranya tu kan. Kemudian yang kedua, menggunakan keduanya untuk memenuhi segala dan keinginannya. Itu menggunakan kaki dan tangan untuk memenuhi segala keinginan keperluan kita. Itu kegunaan kaki dan tangan kita. Jadi satu, untuk mencari rezeki yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, untuk memenuhi segala keperluan kita. Kalau tidak ada tangan, macam manalah kita kan. Tapi Allah tu maha kuasa. Dia pandai. Ada orang tak ada tangan, dapat juga dia menjaga anak dia. Dengan kaki lah dia buat semua. Itu memang kebesaran Allah lah. Nampak di situ bahasanya bukannya tangan dia yang diperlukan orang, dengan kaki pun boleh dia. Nak suapkan makanan dengan baby dia pakai kaki. Nak ganti lampin baby dia pakai kaki. Nak masak nasi pun pakai kaki. Kerana tangannya tak ada. Tapi kita bersyukurlah dengan adanya tangan dan kaki kita. Kita dapat gunakan untuk melaksanakan segala keperluan hidup kita. Yang ketiga adalah menjaga diri daripada mudarat. Ini cakap seperti berlari kalau dikejar oleh sesuatu binatang buas, dan mengelak dengan tangan kejahatan orang yang nak memukul kita. Jadi itu kepentingan dunia lah, mencari rezeki, kemudian melaksanakan semua keinginan. Dan yang ketiga adalah untuk menolak kita daripada sebarang bahaya. Kalau kita tidak ada tangan, macam mana? Ada orang nak pukul kita, terpaksalah terima je. Tapi dengan ada tangan kita boleh menolaknya. Dengan ada kaki kita boleh berlari. Kemudian antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Kebaikan kaki dan tangan yang ada kaitan dengan akhirat. Satu, menggunakan kaki untuk semua tujuan yang baik, seperti berjalan ke masjid atau ke tempat pengajian. Yang ada pahala lah, pengajian ilmu yang bermanfaat, berperang di jalan Allah, pergi menunaikan haji dan umrah, kemudian menziarahi, menghubungkan silaturahim. Jadi itu dia kebaikan tu, kita dah tahu dah tu. Kebaikan untuk akhirat tu macam-macam. Kebaikan kaki untuk akhirat, dia pergi majlis ilmu, pergi ke masjid, pergi solat, pergi menghadiri majlis Maulidur Rasul umpamanya. Kemudian dia cakap, kemudian baca sekali. Ini tambahan daripada yang mencari rezeki tadi, ya. Tambah lagi, Allahu tariqi ar-Rahman rafiqi ar-Rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Sesudah dibaca ayat 1000 dinar tadi, maka kita puji Allah, kita dekatkan diri pada Allah. Apa yang kita baca? Allahu tariqi, ya. Allah lah yang menjadi jalanku. Allah menjadi jalanku. Ar-Rahman, maksudnya Allah juga. Rafiqi, pelindung, pendampingku. Kalau nama orang ada nama Rafiqi, adalah pendamping, tu maknanya, ya. Ar-Rahimu yahrusuni, yang Ar-Rahim menjagaku. Yahrusu adalah menjaga. Jadi yang Ar-Rahim tu maknanya yang penyayang, menjagaku, yang pemurah, menjadi temanku. Min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, yalmisuni, yang menggangguku. Lamisa tu mengganggu, ya. Menyentuh-nyentuh kita. Jadi Allah lah yang menjadi pelindung, Ar-Rahman lah yang menjadi kawan, Ar-Rahim lah yang akan menjaga. Maknanya Allah lah
Jadi apa saja bila kita dah kaitkan dengan Allah, ya, insya-Allah kita dapat terpelihara. Dapat kita terpelihara kerana Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Macam hari itu ada pernah saya cerita juga kan, seorang perempuan berjalan seorang diri di tempat yang sunyi, ya, tempat sunyi. Jadi dia bacalah ayat-ayat Al-Quran. Tak ada dia kena kacau. Padahal ada beberapa orang lelaki nakal yang mengacau anak-anak perempuan yang lalu. Jadi yang seorang ni lalu tak ada kena kacau. Di belakang dia ada lagi perempuan lain yang lalu. Perempuan tu ada 2-3 orang. Ya. Kemudian dikacau oleh lelaki itu sampai diperkosa, sampai dibunuh. Ya. Yang 3 orang tadi. Jadi siapa yang menjadi saksi kepada orang tadi ni bahawasanya lelaki ni yang buat. Yang 1 orang tadi dia pergi bagi tahu bahawasanya orang yang 3 orang ni kena bunuh. Sudah tu pergilah bawa ke balai polis seorang tu, ceritalah kenapa. Jadi kata lelaki, saya memang ada nampak seorang perempuan katanya berjalan, tapi di dekat dia ada yang tinggi besar kata dia, yang menjaga dia kiri dan kanan. Tu makanya kami tak kacau. Tapi yang 3 orang perempuan yang lalu ni tak ada apa-apa. Jadi sebagai lelaki yang nakal-nakal, maka dia kacau lah orang tadi sampai tak salah diperkosanya dan dibunuh macam tu lah. Jadi orang heran juga kenapa 1 orang ni berjalan tetapi tak ada kena kacau, sedangkan orang yang bertiga tu kena kacau. Rupanya yang 1 orang ni dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada pelindung dia tu, ya. Mungkin malaikat yang berjalan dekat dia nampak oleh orang tadi, ada yang melindung dia. Jadi kita pun kalau kita dah daripada segi rezeki, apapun dari segi keamanan kita, maka patut juga kita baca doa yang macam itulah, yang nyatakan kita ni adalah berdekatan. Kita mengambil Allah sebagai jalanku, ya, Allah sebagai jalanku. Ar-Rahman itu sifat daripada Allah, adalah menjadi sahabatku. Kemudian Ar-Rahim sifat Allah juga adalah menjadi penjaga kepada kita. Jadi kita dijaga oleh Allah, ditemani oleh Allah, dan juga daripada segala benda yang mengganggu. Jadi kalau boleh cubalah hafal ayat doa ni, hafal doa ni. Ini ada dalam Al-Anwar As-Sati'ah, ya. Dalam buku Al-Anwar As-Sati'ah. Faedah katanya, amalan mendapat rezeki yang zahir, hissiyah dan batin. Rezeki zahir dan batin. Imam Umar bin Saqaf telah menyebutkan faedahnya dalam kitabnya Tafrijul Kurub. Sesungguhnya antara amalan yang selalu disuruh dan dilazimi oleh orang yang saleh ialah ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Mujarab untuk mendapat rezeki zahir dan batin, ya. Rezeki batin, ketenangan jiwa, tu rezeki batin lah. Kalau rezeki zahir tu yang nampak, kebahagiaan tu rezeki batin. Dijauhkan daripada sifat-sifat yang tak baik. Jadi yang kita baca, ya Fattah, wahai pembuka, pembuka segala jalan. Fattah, Al-Fatih maknanya yang membuka, yang memberi kemenangan. Kalau Fattah, pembuka. Ya Razzaq, itu menggunakan Asmaul Husna, wahai pemberi rezeki. Ya Kafi, wahai yang mencukupkan. Ya Mughni, wahai yang kaya. Bacalah zikir ini. Tapi dia cakap berapa banyak zikir tu nak disuruh baca. Tak pula dia nyatakan berapa banyaknya kan. Tapi ulang-ulanglah, ya. Ulang-ulanglah zikir tadi. Jadi ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni.
Fattah pembuka, Razak pemberi. Apa? Ya Mughni, mim ghain, Mughni. Al-Ghani itu maknanya kaya, Mughni yang mengayakan. Yang mengkayakan. Mughni yang mengkayakan. Kalau Ghani kaya. Jadi yang mengkayakan. Wahai yang kaya di sini. Yang mencukupkan, yang mengkayakan. Jadi dia mujarab untuk mendapat rezeki yang zahir dan batin. Dibaca setiap pagi. Cubalah. Dicubalah membaca. Jangan main cuba-cuba ya. Kalau zikir tu buat dengan serius. Jangan main cuba-cuba aja. Kalau cuba-cuba kadang-kadang memang tak menjadi dia. Kalau main cuba-cuba, tak betul-betul nak berzikir, nak cuba-cuba je, itu kan tak jadilah dia. Kemudian menyambung, kepentingan menyambung silaturahim. Ini itu adalah kerana kita kaki dan tangan kita guna untuk menghubungkan kasih sayang sesama manusia. Silaturahim ni sebenarnya adalah antara kita dengan adik-beradik, itu sebenarnya yang ada kaitan rahim. Tapi bagi kita silaturahim tu dengan siapa saja, dengan kawan-kawan pun silaturahim juga. Tapi pada asalnya silaturahim tu adalah hubungan kasih sayang antara kita dengan saudara kita, dengan adik-beradik kita, dengan mak dan ayah kita, adalah kaitan rahim kita tu. Itu silaturahim. Jadi apa pentingnya kita menghubungkan silaturahim? Karena kadang-kadang banyak orang adik-beradik dia jadi bergaduh. Bergaduhnya tu sampai berputus arang, disebabkan boleh sebabkan harta, sakit hati, dengki, berputus arang. Jadi sekarang ni kalau orang berputus arang dengan keluarga dia, haram dia masuk dalam surga. Sekarang untuk masuk ke surga, kata dia, kepentingan menyambung tali silaturahim. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Jadi ada dalam buku Sahih Al-Bukhari dan juga dalam buku Sahih Al-Muslim. Apa dia katakan? Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni siapa orangnya ni? Ada yang ingat tak sejarah Rasulullah? Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Adakah yang ingat? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang Abu Ayyub Al-Ansari ni, ada tak ingat? Tak ada ya. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, membawa unta, berginda kan dengan unta, mulai apa tu, maka orang semuanya berebut-rebut, ya, berebut-rebut nak tinggallah di rumah kami. Maka kata Rasulullah menjawab, saya akan tinggal di mana unta saya berhenti. Di mana unta saya berhenti, di rumah siapa unta berhenti. Rupanya unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah dia Abu Ayyub Al-Ansari itu ya. Jadi itulah rumah yang pertama yang Rasul tinggal, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, anna rajulan qal, bahwasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, akhbirni bima yudkhilnil jannah, bagi tahulah aku tentang dengan apa aku boleh masuk ke dalam, yang boleh memasukkanku, amalan yang boleh memasukkanku ke dalam surga. Yudkhilni artinya yang memasukkan akanku ke surga. Wa yubaidni minan nar, dan yang boleh menjauhkanku daripada neraka. Jadi itu yang diminta oleh lelaki tadi. Bagi tahulah aku, akhbirni, beritakanlah kepadaku, bima dengan apa-apa, yudkhilni yang boleh memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku daripada neraka. Faqalan Nabi, maka berkata Nabi SAW, laqad wuffiqa atau qal,
laqad hudiya kaifa qultu. Ya. Sesungguhnya telah disepakati atau dia berkata sungguhnya telah diberi tunjuk bagaimana qulta, bagaimana yang kau katakan. Nah, kalau di sini apa dia kan? Wahai Rasulullah, beritahu pada aku tentang sesuatu yang boleh memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan pada neraka. Lalu Nabi menjawab bersabda, sesungguhnya dia telah diberi taufik. Dia telah diberikan taufik. Atau baginda bersabda, sesungguhnya dia telah diberikan hidayah. Apa yang kamu katakan tadi. Jadi Rasul telah diberikan hidayah ataupun taufik tentang apa yang kamu katakan tadi. Fa'a'adar rajulu, maka berkata kembalilah lelaki tadi. Dia katanya dia telah diberi taufik dan hidayah. Lalu lelaki itu pun mengulang mengulang dia aada mengulang kembali akan perkataannya tadi. Fa'ada ar-rajulu, maka dia ulang perkataannya, lelaki itu mengulang. Faqalan Nabi, maka berkata Nabi, ta'budullaha, engkau sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan engkau syirikkan dengannya sesuatu pun. Jadi satu, mengesahkan Allah, menyembah Allah yang esa, yang boleh memasukkan ke surga dan menjauhkan daripada neraka. Itu yang pertama. Kemudian wa tuqimus shalah, dan mendirikan solat. Itu boleh memasukkan ke surga, menjauhkan daripada neraka. Wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat. Wa tasilu dza rahimik. Ini yang tambahannya ya. Tasilu, engkau hubungkan silaturahim. Kamu sambungkan silaturahim kamu. Falamma adbara qala Nabi, maka tatkala dia pergi, ketika lelaki tersebut pergi, Nabi pun bersabda, in tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah. Kalau engkau berpegang dengan apa yang aku ajarkan dengannya, aku suruh dengannya, akan masuk ke dalam surga. Jadi itulah persyaratan untuk masuk ke dalam surga. Pertama, menyembah Allah yang esa, tidak mensyirikkannya. Nah, itu akidah ya, itu akidah dan juga dengan akidah tentang keesaan Allah dan juga menyembah Allah yang esa. Yang kedua, mendirikan solat. Inilah yang wajib. Kalau tak dirikan solat, macam mana pun banyaknya kebaikan kita, tak dapat memasukkan kita ke surga ya. Karena nak mendirikan salat, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi kalau kita tak salat, bermakna kita tidak menyembah. Itulah yang menjadi penghalang kita untuk dapat masuk ke dalam surga Allah, karena kita tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah tadi. Dan kemudian mendirikan solat, dan kemudian membayar zakat. Membayarkan zakat. Tu'tiz zakah, bukan orang datang ke rumah kita pergi ambil zakat, tidak, kita yang pergi bayarkan. Kalau umpamanya kita nak bagi duit zakat pada orang, jangan panggil orang tu untuk datang ke tempat kita. Kita kena pergi hantar kepada orang tu ya. Tak boleh kita andai katalah kan, kita nak bayar zakat ke jabatan, kita telefon orang jabatan, tolong ambil duit zakat tempat kita. Tak boleh. Kerana dia tu'ti, memberikan, menghantarkan, membagikan duit zakat. Kalau umpamanya ada kita nak bagi orang-orang perseorangan duit zakat, kita kena hantar ke tempat dia. Jangan kita suruh dia datang, jangan menyusahkan orang ya. Jadi tu'ti zakat, membayar zakat. Kenapa dikaitkan solat dengan zakat? Kerana solat membersihkan diri daripada dosa, dan zakat membersihkan harta ya, dan juga sifat dan hati daripada sifat-sifat yang tak baik ya. Zakat itu adalah sebagai bayan kepada kita. Kita membagi itu, infak itu sebagai penjelasan kenyataan daripada diri kita bahawa kita itu bukan orang yang kedekut.
buktinya, ya, bukti sebagai bukti. Zakat tu bukti bahwa kita bukan orang kedekut. Jadi membayar zakat. Kalau bayar zakat dah tak kedekut, dah tu namanya lagi. Tapi belum pemurah. Belum pemurah. Baru bayar zakat je sekadar 1/40 daripada harta. Untuk pemurah kena dilebihkan membayarnya. Kemudian watasillu rahimik, menghubungkan, engkau hubungkan tali silaturahim. Kalau ada orang yang putuskan, kita yang pergi menghubungkannya. Kalau dah lama orang tak telefon kita, kita kena telefon dia. Kalau adik-beradik kita lama tak telefon, kakak kita ke adik kita ke kita telefon untuk menghubungkan silaturahim. Jangan kita nak tinggi diri pula. Patutnya tak say lah, telefon dia lah, dia sebagai adik saya. Tak perlu macam tu. Yang boleh memasukkan ke surga kita yang menghubungkan silaturahim tu. Jadi kalau dah lama tak ada adik-beradik kita tak ada telefon, kita telefonlah dia. Jangan dia dah lupa dengan saya, tak apalah, saya pun kan lupa juga dengan dia. Jangan macam tu. Menghubungkan silaturahim menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Kalau umpamanya kita memutuskan, diharamkan surga bagi kita. Tatkala orang tu pergi, Nabi pun berkata, in tamassaka bima amartu, kalau engkau berpegang dengan apa yang aku suruh tadi, bihi, dengannya dah halal jannah, masuk ke surga. Itulah, jadi pastikanlah, ya, hadis yang ini kita pastikan dapat kita amalkan, ya. Dapat kita amalkan agar dapat kita mendekatkan diri kita ke surga Allah. Kemudian yang kedua, dia cakap penyebab panjang umur untuk menyambung silaturahim dan mendapatkan rezeki. Tadi satu, menyambung silaturahim adalah untuk masuk ke surga. Yang kedua, untuk menyebabkan kita panjang umur dan mendapat rezeki. Kerana Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin, yang teringin, ayyubsata, dilapangkan, dibukakan, basit itu membuka, ya, dibukakan atau dilapangkan fi baginya, lahu fi rizkihi, tentang rizkinya, au yunsa'alahu, ataupun dipanjangkan umurnya, fi asarihi, dipanjangkan baginya umurnya, falyasil, maka hendaklah dia menghubungkan rahimahu, menyambung tali silaturahimnya. Kadang-kadang kita silaturahim dengan kawan-kawan kita yang lebih, tapi dengan adik-beradik tak peduli. Sampai putus, sampai bergaduh, tapi dengan orang lain bukan main baik lagi. Itu tak boleh, ya. Yang pentingnya yang silaturahim itu sebenarnya adalah adik-beradik yang ada hubungan rahim kita tu. Kita berasal dari rahim yang sama tadi tu. Itu yang patut kita hubungkan. Utamakan itu dulu, baru dengan orang lain, ya. Ini dengan orang lain bukan main baik lagi, tapi adik-beradik dia tak ada yang dia baik. Itu salah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, taqul ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, taqul, rahim itu tergantung di aras. Ia berkata, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Jadi rahim tu, kasih sayang tu tergantung di aras. Dan dia pun berkata, kalaulah di akhirat nanti semua benda boleh berkata, ya. Bukan macam sekarang, tapi di akhirat semua benda boleh berkata. Jadi apa kata rahim tadi?
Siapa yang menyambungkan aku, maka Allah akan menyambungkannya. Man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambungkan aku, Allah akan menyambungkannya. Wa man qata'ani, dan siapa yang memutuskan aku, qata'ahullah, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Allah menyambungkan tu menyambungkan hubungan lah. Jadi Allah hubungkan kita dengan Allah. Kalau kita menghubungkan silaturahim. Tapi kalau umpamanya kita putuskan silaturahim, Allah pun putuskan hubungan dengan kita. Ingatlah tu ya. Ramai juga di antara orang-orang ni yang dia putuskan silaturahim dengan adik-beradik dia. Dia hendak bertegur, dia cakap tak ada, saya tak ada tegur-tegur dia ustazah. Dia pun tak tegur. Dan ada satu orang tu, saya teringatlah cerita dia. Dia tu banyak adik-beradik, tapi ada satu adik itu adik bongsu. Sayang dia dengan adiknya tu. Dia ni yang si kakak ni tak kahwin ya. Dia tak ada kahwin. Dia nak menghidupkan adiknya tu, membagi bantuan kepada adik. Maka dibaginya lah adiknya ni segala keperluannya tu. Kemudian dia bekerja keluar negara. Banyak duit dia dikirimkannya untuk adiknya. Kemudian balik dia ke Malaysia. Tiba di Malaysia dibelinya lah satu bangunan. Satu bangunan tadi kerana dia sayang dengan adiknya, nama adik dia dimasukkannya di dalam bangunan tadi. Ya. Jadi bangunan tu dibeli atas dua beradik pada duit-duit dia sendiri. Kemudian yang dia tak ada anak, yang adik ni ramai anak. Ketika lama dia musuhi kakaknya ni. Yang si adik ni tak ada rasa sayang kepada kakaknya. Dia musuhi kakaknya. Dia katakan bangunan ni dialah yang punya. Kemudian dia bagi tahu ke anak-anak, jangan kau tegur-tegur makcik tu, mak long tu. Jangan kau tegur-tegur dia, putuskan kasih dengan dia. Kemudian sampai dia sakit. Selepas dia sakit, dia pun meninggal. Sebelum meninggal pun dia tak mau memaafkan. Yang si kakak ni nak minta maaf, nak menghubungkan, dia tak mau menghubungkan silaturahim dengan kakaknya. Kerana dia tak, kalau umpamanya dia hubungkan, takut kakaknya akan mengambil harta yang kakaknya punya tadi. Akhirnya adik-beradiknya, anak beranaknya pun memutuskan hubungan dengan makciknya. Kemudian bangunan tu tak salah dijualnya dengan berjuta ringgit lah dia jual. Tak ada makciknya ni dibagi. Ya? Tak ada makciknya dibagi. Tapi selepas dia, yang si adiknya meninggal, makcik ni selalu bermimpi. Ya? Dia bermimpi adiknya tu datang dalam keadaan menangis-nangis kerana dia disiksa. Tapi dia nak bagi tahu dengan anak-anak dia, dengan anak adiknya tu. Anak adik tu tak dengarkan cakap dia, tak mau berhubungan dengan dia. Jadi tersiksalah dia tu. Ya? Sampai sekarang orang tu masih ada sampai sekarang. Tu macam itulah penderitaan dia. Kita sayang dengan adik-beradik kita, tetapi adik-beradik tu tak ada rasa sayang kepada kita. Dia putuskan hubungan dan dinyatakan oleh Allah, kalau kita memutuskan hubungan tu memang tak akan ada masuk ke dalam surga Allah. Ya. Okey, jadi kita teruskan. Dari jam berapa? Jam 10 ya. Hampir jam 10. Jadi kata rahim tadi, rahim yang digantungkan di aras tadi, dia katakan kalau engkau siapa yang menghubungkan aku, Allah menghubungkan dirinya dengan orang yang menghubungkan tadi. Siapa yang memutuskan, maka Allah putuskan hubungan dengan orang itu. Kemudian yang ketiga, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan seorang hamba abdi. Maksudnya pahala orang yang yang menghubungkan silaturahim adalah besar lagi berbanding daripada memerdekakan seorang hamba. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Maimunah Ummul Mukminin, beliau berkata, jadi ibu daripada isteri daripada Rasulullah
ibu daripada orang mukmin, Ummul Mukminin maknanya ibu orang mukmin, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asy'arta anni a'taqtu walidati?" Qala, "Awa fa'alti?" Qalat, "Na'am." Qala, "Ama innaka law a'taitiha akhawalaki kana a'zama li ajrik." Apa maknanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asy'arta, apakah Tuhan tahu, anni a'taqtu walidati, aku telah memerdekakan hamba. Walidah di sini adalah hambaku. Aku telah merdekakan hamba abdiku. Tak ada lagi hamba. Nabi bertanya. Qala, berkata Nabi, fa'alti, apakah kamu telah melaksanakannya? Kau telah merdekakan hamba tu kah? Jawab daripada isteri dia tadi, "Na'am." Qalat, dia berkata, "Na'am, betul. Saya dah merdekakan si itu dah." Qala, bersabda Nabi, "Ama innaki law a'taitiha akhawalaki kana a'zama li ajrik." Apakah kamu telah melaksanakannya? Dia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Sekiranya kamu berikan hamba itu kepada bapa-bapa saudaramu, ama innaki law a'taitiha, kalau engkau berikan akannya kepada akhawalak, kepada bapa saudaramu, maka itu kana a'zama li ajrik, maka itu akan lebih besar pahalanya berbanding daripada memerdekakannya." Daripada memerdekakan hamba abdi itu, lebih baik hamba abdi itu dibagikan kepada pakcik supaya pakcik dapat gunakan. Itu maksudnya. Jadi menghubungkan silaturahim dengan pakcik itu adalah lebih besar pahalanya berbanding daripada memerdekakan hamba abdi. Kemudian sambungkanlah hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kita walaupun mungkin mereka memutuskannya. Inilah yang patut kita buat, ya. Kalau adalah adik-beradik kita atau makcik-makcik kita kerana sakit hati atau kerana apa-apanya lah putuskan hubungan dengan kita, maka kita mestilah menghubungkan silaturahim dengan mereka. Kalau umpamanya dia tak mau menerima kita, datang juga, minta bersalam juga, telefon juga, bagi hadiah sampai dia mau menghubungkan silaturahim dengan kita, ya. Jadi sambungkan silaturahim dengan kaum kerabat walaupun mungkin mereka memutuskannya. Seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan." Sesungguhnya aku mempunyai seorang kerabat, ya, kerabat, seorang saudara. Asiluhum wa yaqta'uni, aku hubungkan silaturahim dengan mereka, mereka memutuskannya denganku. Wa usinu ilaihim wa yusiun, aku berbuat baik kepada mereka sedangkan mereka berbuat jahat kepadaku. Ada jugalah kadang-kadang macam tu, ya, manusia ni. Kita sambungkan hubungan, dia putuskan. Kita berbuat baik, dia buat jahat pada kita. Jadi yusiuna ilayya, mereka berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku berlaku halim, ya. Berlaku halim maknanya aku santun terhadap mereka, berlemah lembut kepada mereka, ya. Ahlumu anhum, aku berlemah lembut kepada mereka. Ya jahaluna alayya, tetapi mereka berkasar terhadapku. Kasihan juga, sedih juga orang ni, ya. Aku berlemah lembut dengan mereka, mereka kasar denganku. Faqala, maka berkata Rasulullah, la in kunta kama qulta faka'annama tasuffuhumul mallu.
Nabi berkata, sekiranya kamu seperti apa yang telah kamu katakan tadi, maka ia seolah-olah kamu menyuap mereka dengan pasir panas. Ya. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Dan Allah akan sentiasa menjadi penolongmu. Wala yazalu ma'aka minallah, dan sentiasalah bersama engkau daripada Allah, zahirun alaihim, yang menjadi penolongmu kepada mereka, ya? Selama mana kamu melakukan perkara tersebut, madum ta'ala zalik, selama kamu membuat macam tu. Jadi bermakna telah menyuapkan kepadanya pasir panas, kerana dia tak terima pasir yang sejuk, dia nak pasir panas, nak masuk neraka. Tapi Allah akan sentiasa menolong selagi kita berbuat demikian. Jadi tak apalah, kalau dia nak terima kita, datang jugalah, Allah akan tolong kita, ya? Dia tak mau maafkan, kita minta maaf jugalah, tapi Allah akan tolong kita. Dia caci kita, tak payahlah kita layan caciannya tu. Itulah kalau silaturahim ni perlu dihubungkan, banyak guna dia, ya? Banyak guna menghubungkan silaturahim tadi. Kemudian Imam Al-Haddad menambah, ini kegunaan tangan dan kaki tadi, menggunakan tangan untuk menulis kitab, sekejap ya, dan mengajar bersalam dengan orang yang soleh. Jadi rasanya sampai di sinilah dulu kan, cukuplah kan. Dah jam 10:07 ya, bolehkah? Ada apa? Macam mana? Bolehlah sampai di sini ya. Dah ada yang mengantuk kah? Dah apa? Katil dah memanggil-manggil kan? Katil dah memanggil, dah penat sangat. Yalah, bukan dari siang kita bekerja kan. Tapi Alhamdulillah dengan relax jugalah kita buat. Kalau umpamanya kita buat lepas maghrib tadi, terkejar-kejarlah sikit. Tapi ini boleh dengan bertenang. Pasal lepas ini kita tak solat lagi. Kita dah solat kan? Dah solat, dah apa, tinggal lagi rehat je selepas ini. Cuba fikir-fikirkanlah. Kalau ada yang terputuskan silaturahim, cubalah hubungkan ya. Cubalah hubungkan. Ingat, orang yang memutuskan silaturahim tu tak akan masuk ke dalam surga. Kerana surga tu ada tertulis, takkan dimasukkan, diharamkan surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun banyak amalan yang lain, ya? Walaupun banyak amalan yang lain, kalau kita putuskan silaturahim, maka Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi kena berhati-hatilah, ya, dengan saudara mara kita ni utamanya. Ya. Itu sepupu-sepupu kita lah, makcik kita yang ada kaum kerabat. Dia cakap kaum kerabat kan, innali karabatan, katanya sungguhnya aku mempunyai kerabat, tidak adik-beradik saja, tapi asal daripada silaturahim itu adalah hubungan adik-beradik, tetapi dia boleh diperluaskan. Tapi diperluaskan kepada kaum kerabat kita, anak-anak makcik kita, pakcik kita, itu bolehlah dikatakan sebagai keluarga. Kan keluarga juga nama dia kan, kerabat kita. Okey, faham kan? Jadi hubungkanlah silaturahim. Ingat ya, kalau kita andai kata kita memberi sedekah, yang lebih aula adalah kaum kerabat dulu, ya. Kaum kerabat dulu. Tengok dulu keluarga kita, ada yang susah, dia yang akan ditolong dulu. Kita akan dapat dua pahala. Satu pahala menghubungkan silaturahim, satu pahala sedekah, ya. Tapi kalau kita bagi pada orang, kita hanya dapat pahala sedekah. Jadi ingat, utamakan keluarga kita. Jangan kita nak bagi orang banyak-banyak, kemudian keluarga kita menderita hidup dia, anaknya nak sekolah pun tak cukup duit. Kita kena ambil kira, ya.
Nah, itulah dia ya. Sampai di sini jam, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita ya. Apa yang patut diamalkan amalan, apa yang patut ditinggalkan tinggalkan. Sampai di sini saja. Dan besok rasanya malam jugalah. Kalau petang saya mungkin tak dapat. Pagi saya ada kelas di tempat Kak Mazna. Lepas tu saya akan pergi ke Seremban. Pasal hari Khamis kami ada kelas tafakuh di Sendayan. Tapi saya akan bawalah saya boleh buat di Seremban untuk kelas malam ya. Boleh tak besok malam je? Boleh kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi besok malam juga kita buat apa pelajarannya? Hidayatul Salikin. Yalah, bolehlah kan Hidayatul Salikin kan? Boleh tak? Ataupun tapi Jauhar Mauhub ke hari Jumaat kan? Jauhar Mauhub hari Jumaat. Jadi Hidayatul Salikin lah besok ya. InsyaAllah. Hidayatul Salikin. Ayo kita bawa lah untuk besok. Karena terpaksa macam tu. Karena kalau nak buat macam biasa tak dapat lagi. Kerana kita dah ada kelas bersemuka. Maka bila ada masa kosong, insyaAllah saya akan usahakan untuk membuat kelas. So, kalau nak dicuba yang diapakan cadangan Az-Zahar itu, bila apa tu kan, susah jugalah. Kadang kita tak ada data kan. Nak buat kelas online tu tak dapat, tak cukup. Kalau di rumah kita ada wifi, kalau di keluar kadang-kadang data tak cukup, jadi tak dapat. Jadi bermasalah. Lebih baik kita buat juga di rumah. Ada masa kosong saya akan onkan kelas tu, insyaAllah ya. Sama-samalah kita berusaha lapang-lapangkan hati kita ya. Okey, sekian saja. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil ansar wal muhajirin. Allahumma dina bi hidayatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wasrifna bi syarafatil Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.